Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa mengambil kesempatan untuk kita berdoa agar Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa. Mudah-mudahan dengan ini Allah mengabulkan segala hajat dan memberikan kepada kita futuhal arifin dan syifa daripada segala penyakit zahir dan batin, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa dan husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka pada minggu yang lepas kita masih berada di dalam fasal berkenaan dengan syarat-syarat sahnya salat, dan penulis membicarakan tentang kewajipan menutup aurat. Dan juga sebelum itu kita membicarakan tentang pendapat ini Al-Imam Syafi'i berkenaan ini dengan kalau sekiranya seseorang solatnya batal, adakah dibolehkan dia meneruskan daripada mana dia berada ataupun tidak. Ini kita ada perbezaan di antara dua qaul Imam Syafi'i, iaitu qaul jadid dengan qaul qadim. Maka misalnya adalah kalau sekiranya seseorang itu dia melakukan solat dan solat dia batal disebabkan keluar angin, dan selepas itu dia mengambil wuduk sekali lagi, mengikut ini kepada pendapat Al-Qadim, dia boleh meneruskan daripada mana dia berhenti. Yang ini maksudnya dia mengambil wuduk, selepas itu dia tak perlu untuk melakukan solat daripada awal. Tetapi dalam pendapat Al-Jadid, ini yang mu'tamad, yang biasa kita belajar, tidak dibolehkan. Dia nak kena solat ini sekali lagi. Cuma ada perkara yang saya terlepas pada minggu yang lepas yang ini nak sampaikan. Ada syarat lagi bagi qaul qadim ini. Dan syaratnya adalah bukan saja Al-Imam Syafi'i mengatakan dia boleh meneruskan daripada mana dia berhenti, akan tetapi dia harus melakukannya dengan spontan. Dia harus melakukannya dengan spontan. Apa maksudnya? Misalnya, kalau sekiranya seseorang itu misalan dia pada rakaat yang kedua solat dia batal, dan dia keluar daripada solat, dia mengambil wuduk, dan apabila dia nak melakukan solat, wajib dia melakukan solat di tempat yang sesuai, yang paling sesuai, yang berada. Yang sebagai misal, kalau masjid itu besar, maka dia keluar daripada masjid kepada tandas, dia mengambil wuduk, maka tidak dibolehkan dia melakukan solat di tempat yang jauh kalau sekiranya dia boleh melakukan solat di tempat yang terdekat. Sebab di sini kita mengatakan wajib dia melakukannya dengan spontan. Yang dengan spontan dia mengambil wuduk, dengan spontan dia melakukan solat, maka dia wajib memilih tempat yang terdekat. Boleh, insya-Allah. Ini adalah syarat bagi pendapat yang mengatakan boleh meneruskan solat. Tapi kalau sekiranya dia melambatkan solatnya dan dia pergi ke tempat yang jauh, yang mana dia boleh melakukannya di tempat yang terdekat, maka ini kita mengatakan dia tidak boleh meneruskan daripada mana dia berhenti. Wajib dia melakukan solat daripada awal. Boleh faham, insya-Allah? Maka ini adalah madhab Al-Qadim. Ini adalah pendapat madhab Al-Qadim. Ini yang kita membicarakan pada minggu yang lepas. Cuma minggu yang lepas ini saya membicarakan yang dengan cepat. Ini yang penulis tadi mengatakan fa in sabaqahu batalat wa fil qadimi. Ini permulaan yang dia mengatakan wa fil qadimi, mengikut ini kepada pendapat Al-Qadim, yabni. Maksud ini yabni, maksudnya dia meneruskan salat. Dia meneruskan daripada mana dia berhenti. Bukan istinaf, tapi ini adalah al-bina. Kalau al-istinaf ini maksudnya dia salat daripada awal. Yabni wa yajriyani fi kulli munaqidin. Dan ini juga termasuk kepada tiap-tiap perkara yang membatalkan salat. Yani dia boleh meneruskan. Munaqidin arada bila taksir. Dengan syarat ini dia tidak ada taksir.
Yang ini maksudnya ada keuzuran, bukan yang ini dilakukan dengan sengaja. Jadi ini daripada perkara kita membicarakan pada minggu yang lepas. Selepas itu penulis membicarakan tentang masalah yang ini aurat. Kalau sekiranya angin yang ini meniup, yang ini dengan kuat, dan sebahagian daripada aurat ni yang ini dilihat, kalau sekiranya dia dapat menutupnya dengan spontan, dimaafkan. Tapi kalau sekiranya lama, tidak dimaafkan. Ini kadang-kadang kalau kita pakai seluar, pakai baju pendek misalnya, kita solat di bawah kipas. Jadi bila kita melakukan sujud, kadang-kadang disebabkan angin yang kuat, baju di belakang ni tertiup. Baju yang di belakang, sebahagian masjid kipas dia kuat, lebih lagi macam kipas helikopter sekarang. Jadi kalau sekiranya dia pakai jeans, lepas itu dia pakai t-shirt, ada kemungkinan yang ni bajunya tenai. Jadi kalau sekiranya dia sekejap, dimaafkan. Tapi kalau lama, maka batal salatnya. Jadi saya rasa kita berhenti di sini ya. Afwan, kita dah lebih daripada ini. Kita telah membicarakan berkenaan dengan ijtihad juga. Ini kita ulang kaji sedikit. Memandangkan ada juga yang tak hadir. Pengajian hari ini kita slow sedikit. Yang ni masalah ijtihad. Apa yang penting yang kita belajar dalam masalah ijtihad? Tidak ada ijtihad dalam satu benda sahaja. Kita memberikan misal seperti apa pakaian. Satu orang misalnya dia mengatakan ada najis pada pakaian ini, pada jubah ini. Tapi dia satu jubah. Tidak ada ijtihad. Wajib dia cuci kesemuanya. Melainkan kalau dia mengetahui di mana najis itu. Tapi kalau dia mengatakan saya tidak mengetahui di mana najis itu, tapi saya yakin ada najis. Tapi di mana tak tahu. Maka dia tidak boleh melakukan salat ini dengan pakaian itu. Maka tidak ada ijtihad. Ini adalah kaedahnya. Tidak ada ijtihad dalam satu perkara. Satu perkara tidak ada ijtihad. Sama juga ini berkenaan dengan bilik. Kalau dikatakan dalam bilik ini ada najis, tapi kita tidak mengetahui di mana najis tersebut, maka kita kena cuci yang satu bilik. Kita kena membersihkan satu bilik. Tapi kalau dua bilik, satu orang mengatakan salah satu daripada bilik ini ada najis. Ini boleh ijtihad. Kita melakukan ijtihad. Jadi penulis ada juga ini memberikan misal ini tentang ini perkara ini. Maka beliau mengatakan walau ishtabaha tahirun wa najasun ijtahada. Walau najasa ba'du thawbin aw badanin wa jahila aw juhila wajaba ghuslu kullihi. Nampak tak? Ini adalah ibarat Al-Imam Nawawi. Seperti mana saya mengatakan tadi, kalau sekiranya hanya pada satu benda, maka tidak ada ijtihad, wajaba ghuslihi. Atau wajaba ghuslihi, yani wajib ini mencucinya kesemuanya. Falau dhanna tarafan lam yakfi ghusluhu ala sahih. Yani kalau sekiranya dia berdasarkan kepada zon, sebahagian daripada bajunya, taraf ini maksudnya di sini adalah ba'd, sebahagian. Tapi dia berdasarkan kepada zon, maka mengikut kepada pendapat as-sahih, mengikut dari kepada pendapat dari as-sahih adalah yang ini tidak, yang ini mencukupi. Tidak mencukupi. Wajib yang ini dia mencuci kesemuanya. Sebab dia bukan berdasarkan kepada keyakinan. Dia zon sahaja ada sebahagian daripada pakaian terkena najis. Sebahagian yang daripada pakaian terkena yang ini kepada najis. Dan dia tidak mengetahui tempat tersebut. Hanya berdasarkan kepada zon, maka diwajibkan yang ini ke atasnya untuk dia mencucinya. Baik, sekarang pengajian kita pada hari ini bermula di sini. Jadi kita baca dulu insyaAllah ini ibarat ini. Ini seperti mana saya mengatakan dalam kitab Muqaddimah Hargamiyah juga. Penulis ini Muqaddimah membicarakan tentang perkara ini. Nah, jadi hari ini insyaAllah kita buat sedikit demonstration. Tapi bagi antum yang cerah pun. Nah, boleh satu orang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف أدام الله النفع به وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ولو غسل نصف نجس ثم باقيه
فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهور كله وإلا فغير منتصف ولا تصح صلاة ملاق بعد لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك وكذا إن لم يتحرك في الأصح ولو جعله تحت رجله صحت مطلقا ولا يضر نجس يحادي صدره في الركوع والسجود على الصحيح ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا. Nah, sekarang ini penulis ini membicarakan tentang kalau sekiranya kita tahu ini ada najis yang ada pada satu pakaian, akan tetapi kita tidak mengetahui di mana najis tersebut. Tadi dia mengatakan wajib kita membasuh kesemuanya. Tetapi sekarang keadaannya dia memberikan misal, satu orang ini misalan dia mungkin yang tidak ada cukup air. Jadi dia mengatakan misalan kain ini ada najis. Tapi kita tidak mengetahui di mana najisnya. Taib. Jadi apabila yang ini dia kekurangan air, dia buat begini. Dia pegang yang ini bahagian tengah ini dan dia basuh bahagian yang satu ini di bawah air. Jadi dia basuh. Tamam? Lepas itu setelah yang ini dia basuh, air dah habis. Jadi dia tunggu yang ni air yang ni yang datang yang ni selepas yang ni beberapa ketika dan dia membasuh bahagian yang kedua. Jadi kita lihat di sini. Ini dimaksudkan dengan muntasaf. Muntasaf ini maksudnya tempat yang kita pegang ini. Nampak tak? Jadi Al-Imam An-Nawawi sekarang dia memberikan misal satu orang yang dibasuh pakaian begini. Jadi misalan kita ada pipe, kita ada sesuatu yang mengalir. Jadi kita bagikan kain ini kepada dua bahagian, kita pegang yang ini bahagian tengah. Jadi kita basuh di bahagian ini dan kita basuh di bahagian ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Sebab sekarang kalau kita basuh bahagian ini, kebiasaannya air ini dia akan masuk ke sini kan? Sini juga akan basah ke tidak basah? Sini akan basah. Bila kita basuh bahagian ini, air pun akan merebak di sini. Sini akan basah. Ada orang mungkin menyangkakan, ini pun dah basah. Jadi maksudnya dia dah bersih. Tapi belum lagi bersih. Sebab ada kemungkinan bekas najis yang kita basuh di sini ternaik pergi ke sini. Ada kemungkinan bahagian najis yang di sini ternaik ini pergi ke sini. Jadi beliau mengatakan basuh begini, basuh yang ini dan basuh yang ini muntasaf. Ini dipanggil sebagai muntasaf. Baru kita mengatakan kain ini yang ini sudah suci. Jadi kita lihat ini apa beliau mengatakan. Beliau mengatakan walau ghasala nisfa najisin summa baqiyahu fal asahu annahu in ghasala ma'a baqihi mujawirahu tahura kulluhu wa illa farayrul muntasaf. Jadi beliau mengatakan kalau sekiranya seseorang itu membasuh yang ini satu pakaian kesemuanya, maka ini tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya dia membasuhnya dalam dua bahagian dan dia memegang ini begini, maka yang kedua ini yang suci, tetapi bahagian muntasaf ini tidak. Bahagian muntasaf ini tidak suci. Boleh faham insya-Allah? Ini adalah berkenaan dengan misal diwajibkan kita membasuh kesemua yang ini pakaian. Kalau satu orang itu membasuh yang ini kesemua ini pakaian ini misalnya ini semua ini pakaian ini dibasuh ni olehnya, maka itu tidak ada masalah. Yang ini pakaian itu menjadi suci. 6. Selepas itu beliau mengatakan wala tasihu salatu mulaqin ba'du libasihi najasatan wa illam yataharrak biharakatihi. Sekarang ini adalah misal satu orang ini dia melakukan salat. Sebahagian daripada pakaiannya terkena najis, maka tidak sah salatnya. Walaupun bahagian pakaian itu tidak bergerak dengan gerakannya. Satu orang ini pakai gaun, ataupun wanita ini melakukan salat ini pakai telekung panjang. Akhir ini telekungnya ada najis. Akhir sekali. Tapi bila dia melakukan rukuk dan sujud,
bahagian itu tidak bergerak dengan gerakannya sebab dia terlalu panjang. Adakah sah yang ini solatnya? Ada orang mungkin mengatakan, sebab saya petai lekong ini panjang, saya melakukan rukuk dan sujud, dia tidak bergerak pun. Maka di sini kita mengatakan batal solatnya. Apa sebabnya? Sebab dia telah ada ittisal dengan najasah. Ittisal ini maksudnya ada apa? Ada sambungan. Dia ada sambungan ini dengan najis. Boleh faham insya-Allah? Yang ini sekarang satu orang ini kalau kita melakukan salat dan badan kita ataupun pakaian kita bersambung dengan najis, tidak sah salat kita. Walaupun pada pakaian kita, badan kita tidak ada najis, tetapi kita bersambung dengan sesuatu yang najis, maka tidak sah ini salat kita. Maka misal yang pertama penulis mengatakan kalau sekiranya ia bersambung dengan pakaian, ini tak ada cerita. Tidak ada khilaf ini tentang ini perkara ini. Jadi beliau mengatakan wala tasihu salatu mulaqin ba'da libasi najasatan in lam yataharrak bi harakatihi. Walaupun dia tidak bergerak dengan gerakannya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Kita boleh faham insya-Allah. Selepas itu beliau mengatakan wala qabidin tarfa syai'in ala najisin in taharraka wa kadha in lam yataharrak fil asah. Sekarang pula adalah misal. Dia saya jangan marah sama ganggu Okey. Dia kan Jadi sekarang ini misalnya adalah satu orang ini dia melakukan salat dan dia memegang tali. Dan tali tersebut bersambungan dengan najis. Di sini ada khilaf, nampak? Di sini ada khilaf. Khilafnya adalah kalau sekiranya tali itu dia tidak bergerak dengan gerakannya. Yakni, misalnya kita ada tali yang panjang. Tali panjang. Tetapi digunakan tali ini untuk ikat seekor anjing. Satu orang ini dia sedang melakukan salat, dia pegang tali. Dan tali itu bersambungan kepada seekor anjing. Anjing najis. Tetapi kalau sekiranya tali itu tidak bergerak dengan gerakannya. Yakni bila dia melakukan rukuk, dia melakukan sujud, tali yang ada pada anjing itu tidak ada apa-apa gerakan. Jadi di sini ada pendapat mengatakan sah salatnya. Sebab ini bukan hukum dia mengangkat najis. Ataupun ini bukan hukum dia bersatu dengan najis. Sebab disebabkan najis itu tidak bergerak dengan gerakannya. Jadi nampak tak kita beza di antara orang yang memegang tali dengan orang yang bajunya terkena najis. Tadi kita mengatakan kalau baju ujungnya terkena najis, batal salatnya. Beza. Sebab itu adalah sebahagian daripada pakaiannya. Manakala memegang tali ini, dia bukan yakni sebahagian daripada badannya. Bukan sebahagian daripada pakaiannya. Dia boleh melepaskan. Tetapi sekarang yang ini dia mengangkat tali tersebut. Maka di sini kita ada khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan kalau sekiranya ia tidak bergerak dengan gerakannya, tidak ada masalah. Tetapi pendapat yang dipilih walaupun ia tidak bergerak dengan gerakannya. Yang ini batal solatnya. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan wa kadza in lam yataharrak fil asah. Mengikut ini kepada pendapat al-asah. Muqabil asah mengatakan tidak batal. Sebab yang ini kalau dia tidak bergerak dengan gerakannya. Tapi Imam Nawawi mengatakan tidak ada beza. Tidak ada beza. Sama ada dia gerak yang ini ataupun dia tidak gerak. Kedua-duanya membatalkan solat. Ulama-ulama kita juga memberikan banyak yang ini misal dalam ini masalah ini. Satu orang ini melakukan solat, dia memegang tali kapal misalnya, ataupun tali ini apa? Sampan. Di atas sampan itu ada najis. Jadi sekarang dia memegang tali yang bercantum dengan sesuatu yang suci, akan tetapi sesuatu yang suci itu mengangkat najis. Sekarang macam mana pula? Sah ke tidak solatnya? Maka di sini kita mengatakan solatnya sah sebab tali tersebut bercantum dengan sesuatu yang suci. Yakni sampan suci. Yang najis adalah sesuatu yang berada di atas sampan. Tapi beza dengan anjing tadi. Misal,
Apa beza anjing dengan kapal ataupun dengan sampan? Tali yang mengikat anjing dengan tali yang mengikat sampan. Tali yang mengikat anjing, anjing ini dia najis, kesemua dia najis, betul ke tidak? Tapi sampan tidak najis. Sampan dia adalah suci. Tetapi ada benda di atas sampan yang najis. Jadi bezanya adalah sampan yang asalnya adalah suci, manakala anjing asalnya adalah najis. Sebahagian dari ulama memberikan misal ini. Baik, daripada misal yang lain, bagaimana pula kalau sekiranya tali itu berada di atas sesuatu yang najis? Sekarang satu orang ini dia melakukan salat, dia memegang tali. Ujung tali itu atas sesuatu yang najis. Ataupun hujung tali itu ada najis. Bagaimana dengan salatnya sekarang? Maka ini membawa hukum yang sama seperti anjing tadi. Batal ini salatnya. Sebab ini kita mengatakan hukumnya adalah dia mengangkat sesuatu yang bercantum dengan najis. Dia mengangkat. Berbeza kalau dia meletak bawah kakinya. Kalau satu orang melakukan salat, dia meletakkan tali bawah kakinya. Dan tali itu bercantum dengan najis. Ini sah salatnya. Kenapa? Sebab ini bukan ini hukum orang yang mengangkat najis. Nampak tak bezanya? Jadi kalau dia mengangkat tali yang bercantum dengan najis, batal salatnya. Sebab sekarang kita mengatakan dia telah mengangkat sesuatu yang bercantum dengan najis. Jadi ini ada beza yang di dalam hukum. Ini yang disebutkan oleh penulis selepas ini. Beliau mengatakan falau ja'alahu tahta rijlihi. Kalau dia meletakkan tali tersebut di bawah kakinya. Nampak tak? Al-Imam An-Nawawi mengatakan sahhat mutlaqan. Yakni sah salatnya mutlaqan. Yakni maksudnya tidak ada kemusykilan dalam perkara ini. Semua yang ulama mengatakan sedemikian. Sebab ini bukan hukum dia mengangkat yang ni tali. Tetapi dia berada yang ni di atas. Jadi beza kita mengatakan orang yang mengangkat dengan orang yang tidak mengangkat. Daripada misal juga ulama kita mengatakan bagaimana pula dengan orang yang melakukan istinja dengan batu. Ini daripada masalah kita nak kena mengambil iktibar. Satu orang kalau melakukan istinja dengan batu sahaja, dan selepas itu dia melakukan salat. Datang ini satu orang ini yang melakukan wudu. Yakni dia mengambil wudu. Dan dia melakukan salat sebelah ini orang yang istinja dengan batu. Dan kalau sekiranya orang yang melakukan istinja ini dengan batu meletakkan tangannya atas badannya sebagai misal, batal yakni salat yakni orang yang mengambil yakni wudu dengan air. Apa sebabnya? Sebabnya sekarang yakni kita ada seseorang berada di atas orang yang lain yang suci, yang mana orang yang pertama tadi ada najis yang ada pada badannya. Baik, perlu ini kita faham orang yang melakukan istinja ini dengan batu sahaja, baginya dimaafkan, baginya. Dia kalau melakukan salat, sah salat dia. Betul ke tidak? Akan tetapi kalau sekiranya seseorang mengangkatnya dalam salat, batal salat orang yang mengangkatnya. Sebab dia mengangkat najis. Jadi ia tidak dimaafkan bagi orang yang tidak melakukan istinja dengan batu. Jadi hanya dimaafkan bagi orang yang melakukan istinja ini dengan batu. Sebagian ini ulama kita memberikan misal ini. Apakah misalnya? Satu orang melakukan salat, lepas itu dia mengangkat orang yang lain yang melakukan istinja dengan batu. Boleh kita bayangkan? Satu orang ini melakukan salat dan dia mengangkat orang yang melakukan istinja dengan batu. Batal salat orang yang mengangkat. Tetapi kalau orang yang melakukan istinja dengan batu itu melakukan salat, sah ke tidak salatnya?
Solatnya sah. Solatnya sah berdasarkan dengan keuzuran. Tetapi orang yang mengangkatnya, batal solat orang yang mengangkat. Sebab ada najis. Sekarang dia melakukan istinja dengan batu. Walaupun dia melakukan istinja dengan batu, sisa najis masih ada. Sebab batu tidak dapat menghilangkan dia punya asar. Dia menghilangkan ain. Kita dalam istinja, kita ada ain dengan asar. Batu ini, yang ini hukum seperti tisu zaman sekarang. Satu orang yang menggunakan tisu sahaja. Sah ke tidak istinjanya? Tisu sahaja, sah. Dalam kitab Safinatun Najah ada 8 syarat. Kita boleh rujuk ini kepada kitab Safinatun Najah. Dan dia kalau melakukan sedemikian sah, yakni dia punya istinja yang sah. Akan tetapi masih ada najis ke tidak ada najis? Ini soalannya. Masih ada najis yang kat kemaluannya ke tidak ada najis? Masih ada najis. Sebab batu ini dia tidak menghilangkan asar, dia menghilangkan ain. Yang menghilangkan asar hanyalah air sahaja. Akan tetapi kita ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan kesunahan membawa batu yang ini ke dalam tandas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat berkenaan dengan Masjid Al-Quba. Fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dikatakan mereka menggunakan istinja dengan batu. Maksudnya adalah batu dengan air. Jangan kita faham ini mereka hanya melakukan istinja dengan batu. Yang paling afdal batu dengan air. Bukan batu sahaja. Ini batu sahaja kalau sekiranya tidak ada air. Tidak ada air. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu ada air dan ada batu, mana lebih afdal? Dia melakukan istinja dengan air sahaja ataupun air dengan batu? Air dengan batu. Ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyukai yang ini, perbuatan ini. Sebab batu menghilangkan asar, air menghilangkan air, manakala air menghilangkan asar. Sama juga kita zaman sekarang yang ini disunatkan kita menggunakan tisu. Sebab tisu ini dikiaskan kepada batu. Zaman sekarang yang ini kita tidak suruh jemaah, wahai jemaah sekalian, kita ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan apabila seorang daripada kamu masuk ke dalam tandas ini, bawalah ya ada masalah ini. Habis kita punya flushing system semua rosak. Betul ke tidak? Orang campak batu kat dalam. Tapi zaman sekarang Masya Allah, Allah mudahkan kita dengan teknologi yang ada. Kita ada tisu. Dan tisu ni nikmat daripada Allah SWT. Kalau ulama zaman dahulu ada tisu, Masya Allah, yang ini nikmat daripada Allah. Juga daripada nikmat yang kita ada pada zaman sekarang, flushing system. Flushing system ini Masya Allah, nikmat kabir. Cuba bayangkan di zaman dahulu, bagaimana ini keadaan kalau tidak ada flushing system. Begitu juga nak kena tanam kan. Dan tanah-tanah zaman dahulu dan sebagainya. Taib, ini adalah daripada misal. Apa yang maksud yang kita perlu faham adalah dia punya cara kita faham ini masalah ini. Orang yang melakukan istinja dengan batu, walaupun sah salat baginya, akan tetapi tidak dimaafkan bagi orang yang mengangkatnya. Ataupun dia meletakkan yang di tangan, hatta dia meletakkan tangan atas orang yang sedang melakukan salat. Maka sekarang yang ini sudah ada ittisal, betul ke tidak? Sudah ada yang ini cantuman ini dengan najis. Naam. Jadi penulis mengatakan, selepas itu falau ja'alahu tahta rijli sa'at mutlaqan wala yaduru najasun yuhadi sadrahu fi ruku'i was sujudi 'ala sahih. Yang ini satu orang ini dia melakukan salat di depannya ada najis. Ini dipanggil muhadha. Muhadha maksudnya dia tidak ada ittisal. Dia tidak ada cantuman. Tetapi dia berada di depan. Boleh faham insya-Allah? Satu orang ini dia melakukan salat, ada najis di depannya. Tapi dia terkena najis ke tidak? Tidak terkena. Tapi muhadha. Benda ini di depannya. Maka ini kita mengatakan makruh hukumnya. Makruh melakukan salat di hadapan najis. Walaupun kita tidak kena kepada najis. Tapi kalau kita kena kepada najis, batal salat. Kalau kena kepada najis, batal salat. Ini hanya sebenarnya kalau sekiranya najis berada di depan kita, bukan berada di tepi dan belakang. Jadi di sini penulis mengatakan pada ruku' dan sujud ala sahih. Mengikut ini kepada pendapat yang sahih. Walau wasala admahu binajasin li faqdi tahiri fa ma'dzurun.
Sekarang yang Imam Nawawi. Ya. Oh, air. Boleh. Nanti saya ambil, boleh tak sana saya ambil. Sekarang Imam Nawawi, beliau membicarakan tentang satu orang ini buat operation menggunakan tulang yang najis. Tulang yang najis ini seperti apa? Seperti tulang khinzir, tulang yang ni, hatta tulang kambing yang tidak dia ni disembelih. Sebab tulang ni menjadi najis, melainkan kalau ia disembelih dengan cara Islam. Ataupun yang ni tulang kuda sebagai misal. Dan kita tahu ini adalah sesuatu yang najis. Jadi tulangnya patah. Selepas itu yang ni dia menyambungnya dengan tulang yang najis. Al-Imam Nawawi di sini mengatakan tidak dibolehkan seseorang menggantikan tulang dengan tulang yang najis. Haram ini hukumnya. Tetapi kalau sekiranya dia tidak mendapati tulang yang suci, maka di sini dia mengatakan fama'dzurun. Nampak tak? Apa beliau mengatakan? Beliau mengatakan walau wasala azmahu binajasin li faqdi tahiri. Nampak? Dia mengatakan sebab tidak ada tahir. Tidak ada tulang yang suci. Maksudnya kalau dia ada tulang yang suci, wajib dia menggunakan tulang yang suci. Tapi kalau sekiranya dia tidak ada tulang suci, doktor mengatakan kalau kita tak buat operasi ini, dia akan paralyze. Khalas, gunakan tulang yang najis. Gunakan ini tulang yang najis. Sebab ini adalah keuzuran. Keuzuran yang ini di dalamnya. Naam. Selepas itu beliau mengatakan, wa illa wajaba naz'uhu illam yakhaf dararan zahiran. Sekarang yang ini dia sudah meletakkan tulang yang najis. Dan ada pula tulang yang suci. Sekarang kita mengatakan dia telah melakukan satu perkara yang diharamkan. Taib, adakah diwajibkan dia buat operasi sekali lagi dan mengeluarkan tulang yang najis tadi yang telah dimasukkan? Maka di sini Al-Imam Nawawi mengatakan diwajibkan. Tapi dengan syarat. Syaratnya adalah dia tidak takut ada kemudaratan yang zahir yang kena kepadanya. Yang ini kalau sekiranya satu orang tua misalan, doktor mengatakan ini orang kalau kita buat operasi sekali lagi dan kita keluarkan yang ini tulangnya, setelah beberapa lama tulang itu sudah berada di dalam badannya, maka ini boleh menyebabkan keretakan yang ini kepada tulangnya yang lain. Maka dalam keadaan seperti ini kita mengatakan khalas, tidak perlu kita mengeluarkan tulang yang najis. Sebab di sini ada kemudaratan. Tapi kalau sekiranya tidak ada kemudaratan, baru saja diletak misalan, selepas itu doktor teringat, oh rupanya ada tulang yang najis, tulang yang suci. Kebetulan pula tulang yang suci baru sampai. Maka sekarang kita mengatakan wajib dikeluarkan tulang yang najis ini. Jadi daripada masalah ini kita faham bahawasanya operasi seseorang ini apabila menjalankan operasi, pada asalnya tidak dibolehkan dia menggunakan sesuatu yang najis. Ini soalan banyak orang menanyakan. Sebab zaman sekarang kalau kita tinggal dalam negara yang bukan Islam, kebiasaannya adalah benda-benda yang ditanam di dalam kadang-kala dia najis. Jadi bagaimana kita mengatakan kalau tidak ada alternatif lain? Kalau tidak ada alternatif lain, dibolehkan kita menanamkan dengan najis. Tapi kalau sekiranya ada alternatif, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Dan diwajibkan mengeluarkannya kalau sekiranya ada alternatif. Kalau kita tidak mentakut akan kemudaratan. Jadi ini semua kaedah yang boleh kita menggunakannya dalam tiap-tiap ini operasi yang lain. Bukan saja masalah tulang. Sebab zaman sekarang ini macam-macam. Betul ke tidak? Yang ditanam di dalam badan maksud. Biasa yang ini besi, tanam besi. Satu orang kalau aksiden, na'udzubillah min dzalik, kaki ni patah dan sebagainya, maka kadang-kala ditanam skru dan sebagainya. Besi ini tidak ada masalah sebab dia adalah benda yang suci. Tetapi kadang-kala yang ini mereka menanam yang ini tulang. Sebab besi dengan tulang ini tak sama. Sebab besi terlalu keras. Ada bahagian yang ini badan ini, kalau tanam besi ini menambahkan masalah pula. Jadi mereka menanamkan tulang. Maka di sini kita kena lihat sama ada ia najis ataupun tidak najis. Taib, ini yang beliau mengatakan. Syaratnya adalah in lam yakhaf dararan zahiran. Kalau yang ini dia tidak takut ada kemudaratan. Sebahagian yang ulama kita mentafsirkan masalah ini. Bagaimana pula kalau sekiranya dia baru nak melakukan operasi selepas sudah meninggal?
Selepas dia meninggal. Yang ni pada awalnya dia menanam tulang yang najis. Selepas itu dikatakan kepadanya dapat tulang yang suci. Jadi kita mengatakan wajib ini dia nak kena keluarkan tulang yang najis. Betul ke tidak? Tidak ada kemudaratan misalan. Jadi doktor mengatakan besok awak datang. Besok kita lakukan operasi. Tapi malam ni dia meninggal dunia. Adakah diwajibkan kita mengeluarkan tulang yang najis ini sebelum kita mandikan jenazah baginya? Boleh faham insya-Allah? Ini adalah daripada misal yang disebutkan dalam syarah. Adakah yang ini diwajibkan yang ini kita membasuhnya? Adakah diwajibkan kita mengeluarkan tulang tadi ataupun tidak diwajibkan? Jawapannya adalah tidak diwajibkan. Nampak tak? Kalau sekiranya dia meninggal dunia, sebelum ini sempat dia mengeluarkan tulang yang najis. Sebelum ini dia sempat ini mengeluarkan tulang yang najis, maka kita menanamnya. Kenapa kita mengatakan tidak diwajibkan? Sebab sekarang dia bukan mukallaf lagi. Dia sudah meninggal dunia. Berbeza kalau dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, ini wajib ini dia mengeluarkan. Tapi yang ini kalau dia sudah ini meninggal dunia, maka yang ini tidak yang ini diwajibkan sedemikian. Ini yang beliau mengatakan qila wa in khafa fa in mata lam yunza' ala sahih. Kalau dia takut akan berlaku ini kemudaratan, pertama sekali kita mengatakan tidak diwajibkan dia mengeluarkan tulang tadi. Begitu juga penulis mengatakan wa in mata fa in mata, kalau dia meninggal dunia lam yunza' ala sahih. Ini yang seperti misal tadi saya mengatakan. Bukan syarah matan ya. Yakni sekarang ini dia meninggal dunia, belum lagi sempat ini mengeluarkan tulang tadi. Maka diwajibkan apa? Tidak diwajibkan kita mengeluarkannya. Mengikut kepada pendapat yang sahih. Wa yu'fa an mahal istijmari. Ini yang tadi saya mengatakan. Mahal istijmar. Ini adalah orang yang menggunakan yang istinja dengan batu. Jadi bahagian yang dia melakukan istinja dengan batu dimaafkan. Akan tetapi apa beliau mengatakan selepas itu? Walau hamala mustajmiran batalat. Fil asah. Kalau dia mengangkat mustajmir di sini maksudnya orang yang melakukan istinja dengan batu. Jadi kalau dia mengangkat orang yang melakukan istinja dengan batu, batalat fil asah, mengikut kepada pendapat al-asah. Muqabil asah ini tidak batal. Tapi pendapat yang asah ini mengatakan batal yang ini salatnya. Kenapa batal salatnya? Ini seperti mana tadi saya mengatakan. Boleh faham insya-Allah? Sebab ini orang yang melakukan ini istinja dengan batu masih ada baki najis ini yang ada padanya. Akan tetapi dimaafkan baginya, tidak dimaafkan bagi orang lain. Selepas itu penulis ini membicarakan tentang beberapa ma'fuat. Kita dalam bab berkenaan dengan najis dalam salat ini, ada beberapa jenis ini najis yang dimaafkan. Kalau kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in, dibahaskan ini dengan terperinci. Di Minhaj kurang sikit. Fathul Mu'in lagi apa kita mengatakan, lagi luas kalau kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in. Maka di sini Al-Imam Nawawi membicarakan sebahagian daripadanya. Daripadanya beliau mengatakan wa yu'fa, dia mengatakan watinu syari' al-mutayaqqanu najasatuhu yu'fa minhu. Tinu syari' ini dia adalah tanah yang ada pada tengah jalan. Yang ni satu orang ini misalan dia nak pergi ke masjid hari hujan. Lepas itu yang ni ada tanah liat. Maka apabila yang ni dia berjalan, maka bajunya terkena yang ni kepada tanah liat. Dan dia yakin kebiasaan tanah-tanah seperti ini bercampur dengan najis. Maka dalam keadaan seperti ini dimaafkan. Selagi mana dia tidak melihat ain najis. Melainkan kalau dia lihat najis itu betul-betul najis yang ada pada pakaiannya, ini tidak dimaafkan. Tapi kalau sekiranya tanah, yang mana dia yakin tanah ini sudah bercampur dengan najis, tapi dia tidak lihat ain najis, tapi dia yakin ada najis, ini dimaafkan. Tamam? Jadi beliau mengatakan
beliau mengatakan watinu syari'al mutayaqqan najasatuhu yu'fa minhu amma yata'adzaru al-ihtirazu minhu ghaliban wa yakhtalifu bil waqti wa mawdi'ihi min as-sawbi wal badan. Jadi kena lihat ini kepada keadaan juga. Kalau sekiranya keadaan yang ini misalan banjir ataupun keadaan yang ini misalan hujan, yang mana seseorang itu susah al-ihtiraz. Al-ihtiraz ini maksudnya nak jaga, maka dalam keadaan seperti ini dimaafkan. Tapi kalau sekiranya keadaan yang panas misalan, dia boleh jaga daripada terkena daripada tanah ini, tetapi dia sendiri yang ini tidak jaga, maka ini tidak dimaafkan. Jadi maafan ini dia balik ini kepada masa dan keadaan. Boleh insya-Allah. Ini juga disebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah berkenaan dengan perkara yang dimaafkan. Jadi kadang-kala tanah yang ada pada di tengah jalan dimaafkan, kadang-kala tidak dimaafkan. Bila ia dimaafkan, kalau sekiranya susah nak jaga daripadanya, disebabkan masa misalan hari hujan, ataupun disebabkan tempat ini memang yang ini banyak sangat yang ini tanah, susah nak jaga. Kita tengah jalan misalan datang satu kereta, jedash, habis, badan kita kena tanah, ini dimaafkan. Sebab ini kita tidak sengaja dan kebiasaan tempat-tempat seperti ini susah. Kita jalan di sini macam-macam vehikel ada di sana. Maka dalam keadaan seperti ini dimaafkan. Tapi kalau sekiranya kita boleh jaga dan masanya bukan yang di tempat yang mana susah untuk kita nak jaga daripadanya, maka ia tidak dimaafkan. Jadi ada qaid di sini. Ini dipanggil apa? Qaid. Qaid ini maksudnya syarat. Ia dimaafkan kalau sekiranya ada masyaqqah, ada kesusahan. Tapi kalau tidak ada kesusahan, Masya Allah, macam kita kat Singapura ni, Masya Allah, kita punya, hatta ini kalau hujan sekalipun, kita punya drainage system ni, kita tidak ada paddle, misalan. Tapi ada tempat juga, pentokok juga. Tapi kebiasaan kita di Singapura macam sekarang tak hujan. Maka dalam keadaan seperti ini, mudah untuk kita jaga diri kita daripada terkena, daripada tanah misalan, yang ada pada tengah jalan dan sebagainya, yang kat tepi longkang dan sebagainya. Kebiasaan anjing-anjing ini, bila dia akan buang di mana? Di tempat-tempat yang tertentu kan. Dia senang dia angkat kaki dia, semua keluar kat situ dia. Jadi kalau kita jaga, kita tahu, maka tidak ada masalah. Ya. Ya, ini adalah berkenaan dengan tempat. Kalau tempat yang susah kita nak jaga, dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.